Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, saya tidak kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun saya tahu dia dari segi akhbar dan pembacaan. Sebagaimana yang dikenal oleh saudara Zunar, jauh lebih mantap dan jauh lebih intim dan rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya hanya kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks boleh berhubung dan juga boleh berkomunikasi dengan dia apabila saya menjawab jawatan Menteri Besar. Saya tak kenal Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun tak kenalkan saya. Tetapi setelah saya menjawab jawatan Menteri Besar, baru Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan kami rapat dan kami berhubung antara satu sama lain. Rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh lebih rapat dengan arwah abang saya, merupakan pengerusi keadilan pertama negeri Perak tuan-tuan, Cikgu Khalid Shah Jamaluddin. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bahawa saya merupakan adik kepada bekas pengerusi pertama keadilan, maka perhubungan itu jauh lebih rapat. Dia kenal latar belakang saya melalui abang saya pertama arwah Khalid Shah. Sebab Datuk Seri Ibrahim menjadi pimpinan kepada Universiti Islam Antarabangsa dan pengasas dan juga dia menjadi ikon yang pertama untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa. Salah seorang daripada orang kuat di situ adalah abang saya. Dan dia juga mengenali abang saya, Datuk Ikram Jamaluddin, sebagai seorang kuat dekat Universiti Islam Antarabangsa yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya melalui pemahaman dia siapa saya, latar belakang saya, melalui perhubungan dia rapat dan kenalan dia kepada kedua orang abang saya. Maka akibat daripada itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mula memberikan kepercayaan kepada saya walaupun dia tidak kenal saya pada awalnya. Dan saya juga melalui kedua-dua abang saya ini dan rakan-rakan yang lain, kami mula berinteraksi. Saudara-saudara, saya nak sebut dalam konteks UMNO Dr. Mahathir menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim meliwat dengan Azizan ketika itu, ataupun dengan siapa yang Indonesia, Sukma, yang dituduh begitu jahat sekali. Dan mereka berkeupayaan, walaupun benda itu mustahil, tapi mereka berkeupayaan menggunakan segala-galanya untuk meneruskan objektif mereka. Jadi saya cukup yakin dalam konteks ini mereka akan gunakan sama. Cuma berlakunya agak berbeza. Apa yang saya nak sebut dekat sini? Dalam konteks liwat sebagai satu dosa yang besar. Dosa yang besar ini, saudara-saudara, orang-orang Melayu ni khususnya dan orang Islam amnya di Malaysia ini, kalau dia melaksanakan dosa besar, dia tidak akan berupaya dan tergama untuk memimpin mana-mana solat. Mana-mana solat. Saya bagi contohlah, kadang-kadang kalau kita pergi sembahyang maghrib kat masjid, tiba-tiba imam yang sepatut menjadi imam dia tak hadir. Dia tak hadir. Jadi makmum akan dulu kemudian berkamat. Kerana bila dia start kamat, maka dia tak payah jadi imam. Jadi dia akan dulu kemudian berebut nak berkamat. Kerana dia dah jadi kamat, maka dia terlepaslah. Hampa dah jadi imam, kata dia. Ketika itu mereka akan dulu kemudian untuk menyuruh seorang demi seorang. Kamulah, kata dia. Ya seorang dia pula kata, kamulah. Engkau lah. Aku tak boleh, dia kata. Engkau lah. Saudara, kenapa dia jadi begitu? Sebab ketika itu untuk mengimamkan salat, maka datang dalam pemikiran kotak kepala dia bahawa banyak kelemahan dan banyak dosa yang dalam diri dia ada, sehingga dia tidak mampu untuk mengimamkan solat itu. Dia akan terfikir ketika itu sama ada dia tahi judi, sama ada dia kaki botol, sama dia pernah engkar kepada perintah Allah, dia tidak akan termampu untuk menjadi imam. Saudara, ini benda yang test yang real. Hatta untuk itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau saudara sudi dia untuk mengimamkan solat, saudara sudi dia untuk berkhutbah, saudara sudi dia menjadi imam kepada solat Jumaat, dia akan terus biiznillah laksanakan. Orang yang dosa kecil hak sekadar tak melengkapi sembahyang pun tidak mampu untuk ke depan mengimamkan solat, hatta kalau dia indikasi liwat, hatta kalau dia ingin melaksanakan dosa yang besar,
dia tidak akan termampu untuk mengimamkan salat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara-saudara, semasa berada di kediaman Menteri Besar, kami mengadakan program-program yang mana dia hadir. Setiap kali bila nak bersolat maghrib, oleh kerana dia jamak, kita sudi dia akan terus ke depan. Dan ini tidak akan termampu oleh mana-mana pimpinan UMNO hari ini. Kenapa mereka tidak berani ke depan? Dia akan tertanya. Hati kecil kita mahu melihat Dr. Mahathir dulu menjadi imam. Tak tersampai. Kita juga mahu melihat satu hari nanti, ya, Najib Tun Razak menjadi imam. Saudara-saudara, it's impossible. Oleh kerana suasana ini suasana realiti berhadapan dengan kebenaran. Dia tidak akan mampu boleh mengimamkan solat, walaupun solat itu solat maghrib. Kalau orang kata solat maghrib ini dia akan suaranya nyaring, kita subuh dia jadi solat asar pun tak boleh. Walaupun dia sir. Itu sebab hari ini saudara akan tanya, kenapa kita payah sangat nak melihat Menteri UMNO? Adalah satu dua, tapi itu yang agak bersih. Tapi kebanyakan mereka tidak termampu buat begitu. Saya bawa ini, ya, supaya isu menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dalam liwat ini tidak mahu dibawa ke mahkamah syariah. Kerana kaedah-kaedah mahkamah syariah telah ditetapkan dengan jelas. Segala-gala pertuduhan dalam bentuk begitu, sama ada menuduh seorang itu, sama ada berzina, merogol, ataupun dia ini pelacur, dia ada kaedah-kaedah tertentu. Sudah tentulah dalam mahkamah syariah terusnya akan dibuang kes itu. Itu sebab hari ini permintaan daripada peguam-peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk ahli parlimen yang tahu undang-undang, supaya kes ini sementara nak menunggu dibincangkan dalam mahkamah sivil, kenapa tidak dibawa dalam bentuk paralel, dibincangkan dan dibicarakan juga dalam mahkamah syariah. Tapi mereka tidak mampu. Oleh kerana kes ini adalah kes yang dibuat-buat, walaupun mereka tahu nanti rakyat akan bangkit, tapi mereka akan menggunakan institusi polis dan tentera yang ada, termasuk rela-relanya, FRU-nya, yang rata-rata 95% adalah orang yang ditanamkan dengan semangat hidup Melayu, tidak Melayu, hilang di dunia ini. Yang menyebabkan hari ini kita tidak berlaku adil. Kita tidak lihat keadilan itu kerana dia benci kepada kaum yang lain. Itulah tanaman UMNO kepada mental orang Melayu hari ini. Selagi dia menyatakan kami Melayu, maka dia akan berdendam dan benci kepada kaum lain. Bila dia berdendam dengan benci kaum lain, saudara-saudara, keadilan tidak datang. Sebab ayat ini menyatakan bahawa wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sifat benci kamu kepada kaum lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai satu prinsip menghormati seluruh bangsa-bangsa, agama, kaum, puak, suku, kabilah di negara Malaysia. Yang ini pantang kepada UMNO. Jadi untuk itu mereka rela melihat apa saja perkara yang tidak ingin berlaku, asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diberi kebebasan untuk mendedahkan salah laku pimpinan mereka, hatta menggugat teras wujudnya UMNO itu sendiri. Jadi apa yang saya nyatakan, saudara-saudara, kita harus bersedia mental dan fizikal. 25 hari bulan sampai 25 hari bulan Februari, kita akan berhadapan dengan suatu suasana pimpinan-pimpinan kita, khususnya Datuk Seri Ibrahim, juga akan direkodkan dalam penjara.